So kita berhutang, katalah kita hutang ni 10,000, 20,000. Tapi pada waktu yang sama, hutang kita tu kita tak payah bayar. Okey, kita dapat jana pendapatan pula daripada hutang tu. So, bila kita sebut nak lansaikan hutang, nak menyelesaikan hutang, hutang apa yang sepatutnya kita lansaikan? Sebab bukan semua jenis hutang patut kita lansaikan. Dia ada dua kategori hutang. Kita panggil hutang baik dan hutang jahat. Jadi kita nak kena pasti. Kita tak nak menyelesaikan hutang baik sebenarnya. Itu yang kita nak selesaikan atau kita nak langsaikan adalah hutang jahat. Okay? Hutang yang berbentuk macam mana? So apa perbezaan antara hutang baik dengan hutang jahat ni? Okay, yang pertama adalah hutang baik dia bagi nilai pulangan yang berganda. So dengan kata lain, kalau kita berhutang 10,000, dia bagi pulangan balik kat kita 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Dia bagi pulangan berganda-ganda kat kita. Jadi kalau kita nak berhutang, pertama sekali kena pastikan hutang tu mesti bagi pulangan berganda kat kita. Kalau kita berhutang tak bagi pulangan berganda-ganda, maknanya itu hutang jahat lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhutang dia membeli equity kepada kita. Dia beri equity. Equity itu apa? Maknanya pegangan. Maknanya benda yang kita berhutang tu kita boleh kontrol. Jadi benda yang kita berhutang tu kita boleh kawal 100% dalam kawalan kita. Saya nak bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Katalah kita beli hartanah. Sebab IRLT pun syarikat perundingan tanah kan. Jadi senanglah contoh tu kat situ. Contoh saja. Katalah kita beli hartanah, kita berhutang. Okey, so kita berhutang kat bank. Kita mungkin letak deposit 10%, kita berhutang kat bank 90%. Okey, kalau segi logiknya hartanah tu adalah milik bank, betul? Sebab kita ada 10% pegangan, bank ada 90% pegangan. Tetapi kita ada 100% kawalan. Kita ada 100% equity. Sebab apa saya cakap macam tu? Kita nak sewa rumah tu, kita tak perlu minta kenalan bank. Kita nak jual rumah tu, kita tak perlu minta kenalan bank. Kita nak duduk atas rumah tu, kita tak perlu minta kenalan bank. Kita nak buat sewa beli atas tanah atas rumah tu, tak perlu minta kenalan bank. Kita nak bakar rumah tu, tak perlu minta kenalan bank. Tapi kita kena tangkap dengan polis kan. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah kita mempunyai 100% pegangan, kita mempunyai 100% kawalan, biarpun jumlah equity yang kita pegang tu tak banyak. Kita pegang 10% je, tapi 100% kontrol. Jadi kalau kita berhutang sesuatu benda, pastikan kita mempunyai 100% kawalan ke atas perkara tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mesti bagi jana pendapatan positif. So kita berhutang, katalah kita hutang ni 10,000, 20,000. Tapi pada waktu yang sama, hutang kita tu kita tak payah bayar. Okey, kita dapat jana pendapatan pula daripada hutang tu. Ini karakteristik dia. Ini kalau kita tak boleh dapat benda macam ni, jangan hutang. Senang je. Nak berhutang boleh, tapi kena ada ciri-ciri. Tak tahu cara macam mana nak buat, tak tahu macam mana nak, kena belajar dulu. Jangan main sondol. Macam tu. Kalau tidak, nanti kita yang kena tanggung beban. Nombor 4, mesti boleh tukarkan kepada harta. Maknanya hutang tu beban, hutang ada satu beban, tapi flip boleh tukar jadi harta. Harta tu ada satu yang bagi kesan baik pada kita. Harta tu adalah yang bagi pulangan pada kita. Harta tu adalah yang bagi pendapatan daripada kita. Harta tu adalah satu yang bernilai lebih tinggi. Hari ni beli 10,000, besok jadi 20,000. Contoh macam tu. Okey, harta yang menyenangkan kita, dia bukan menyusahkan. Beban ada satu yang menyusahkan kita. Harta satu yang menyenangkan kepada kita. Jadi hutang kita ni pastikan boleh ditukar jadi harta. Tak cukup 4 kategori ni, tak cukup 4 sifat ni, jangan berhutang. Itu yang penting. Okey, kalau kita berhutang juga, kita akan menanggung bebannya lah. Sertai live bersama saya, Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan, setiap Sabtu jam 9 malam. Jumpa anda di sana.